Assalamualaikum guys. Okey, aksi Liga Bola Sepak Malaysia kini menghampiri ke hujungnya dengan baki perlawanan yang tinggal dalam satu atau dua perlawanan sahaja yang melibatkan aksi Liga Super dan Liga Perdana. Walau bagaimanapun, perjalanan Liga Bola Sepak Malaysia terganggu dengan kontroversi yang melibatkan perlawanan antara pasukan Kelantan FC menentang Negeri Sembilan FC, yang mana bagi yang belum mengetahui mengenai isu yang terpalit ini, ia melibatkan perlawanan yang berlangsung pada 27 Ogos 2021 di antara pasukan Kelantan menentang pasukan Negeri Sembilan, yang berkesudahan pasukan Negeri Sembilan tewas 1-2 kepada pasukan Kelantan. Namun setelah tamat aksi, pasukan Negeri Sembilan telah membuat bantahan yang mendakwa pasukan Kelantan telah melakukan kesalahan dengan melanggar peraturan MFL dan juga FIFA. Hasil daripada bantahan tersebut, Kelantan FC telah didenda sejumlah RM30,000, namun keputusan perlawanan kekal berpihak kepada Kelantan FC dan Negeri Sembilan terlepas tiga mata. Jadi itu isu secara umumnya, dan jom kita kupas satu persatu isu tersebut. Okey, perkara yang pertama, kesalahan yang dilakukan oleh Kelantan FC itu sendiri. Semasa perlawanan tersebut, Kelantan telah melanggar Undang-Undang 3 FIFA dengan melakukan kesalahan pertukaran pemain, yang mana menurut Undang-Undang 3 FIFA, setiap pasukan dibenarkan membuat 5 orang pertukaran pemain berbanding dengan 3 orang pada sebelum ini. Namun kelima-lima pertukaran pemain perlu dilakukan dengan hanya 3 kali pertukaran. Peraturan dan undang-undang ini sangat jelas dan telah diguna pakai bermula tahun 2020. Pasukan Kelantan telah melakukan 4 kali pertukaran pemain, iaitu pada minit ke-71, 82 dan 85, dan juga pada minit 92. Dan ini jelas melanggar undang-undang tersebut, dan ini jelas di dalam artikel 3.2 Peraturan Pertandingan MFL yang menyatakan bahawa undang-undang MFL adalah mengikut undang-undang FIFA. Dan secara tidak langsung, Kelantan FC telah melanggar peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh MFL dan juga FIFA. Seterusnya, perkara yang kedua pula adalah berkaitan bantahan yang dilakukan oleh Negeri Sembilan FC. Bantahan yang dihantar secara asasnya diterima kerana dihantar dalam tempoh 72 jam selepas perlawanan bertepatan dengan artikel 5.3.1 dan telah dibawa ke mesyuarat ahli lembaga pengarah MFL. Di dalam surat bantahan tersebut, pasukan Negeri Sembilan telah memperuntukkan artikel 2.1.1 iaitu menyatakan bahawa semua pihak iaitu kelab, pegawai dan pemain perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh MFL dengan kejujuran dan keikhlasan. Dan juga di dalam surat bantahan tersebut merangkumi artikel 2.1.3 iaitu memperuntukkan ahli lembaga pengarah MFL atau Badan Kehakiman FAM berkuasa menjatuhkan hukuman ke atas semua yang melanggar peraturan MFL dan dilampirkan bersama laporan perlawanan sebagai bukti kesalahan yang telah dilakukan oleh pasukan Kelantan. Perkara yang ketiga pula adalah berkaitan keputusan yang telah diambil oleh lembaga pengarah MFL berdasarkan bantahan yang dihantar oleh pasukan Negeri Sembilan. Pasukan Kelantan FC dikenakan denda RM30,000 Malaysia dan keputusan perlawanan dikekalkan dan Kelantan meraih 3 mata penuh. Hal ini diumumkan sendiri oleh CEO baru MFL, Stuart Ramalingam, dengan merujuk kepada artikel 5.3.2 iaitu bantahan tidak boleh dibuat terhadap keputusan mengenai perkara-perkara fakta yang telah diputuskan oleh pengadil di venue perlawanan. Keputusan ini yang membuatkan pasukan Negeri Sembilan tidak berpuas hati kerana hasil bantahan yang dilakukan langsung tidak memihak kepada pasukan mereka. Jadi ini adalah sedikit pandangan aku berdasarkan kronologi dan juga isu yang terjadi. Iaitu persoalan yang pertama, siapa yang perlu dipersalahkan dalam situasi ini? Jika menurut kenyataan pemilik Kelantan FC sendiri, mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan, sebaliknya meletakkan kesalahan 100% kepada pengadil perlawanan yang membenarkan pertukaran pemain tersebut dilaksanakan. Namun begitu, alasan seperti itu adalah amat tidak wajar kerana undang-undang dan peraturan ini amalan jelas dan mereka bermain sekarang di liga profesional, bukan liga-liga bawahan, dan liga ini sudah berada di penghujung dengan berbaki 1-2 perlawanan sahaja dan bukan baru bermula. Jadi dalam hal ini pasukan Kelantan dan juga pengadil pada hari tersebut totally memang bersalah kerana tidak peka dengan peraturan dan tidak kira apa jua alasan,
perkara ini tidak boleh dipandang ringan oleh mana-mana pihak. Perkara seterusnya adalah berkaitan dengan keputusan ahli lembaga pengarah MFL yang dikenakan ke atas Kelantan FC dengan mengekalkan 3 mata itu milik mereka. Bagi pandangan aku, hal boleh dipersoalkan jika kita rujuk kepada artikel 2.1.2, iaitu mana-mana kelab, pegawai atau pemain yang mengingkari mana-mana perkara dalam peraturan pertandingan Liga Malaysia MFL boleh dikenakan tindakan atau hukuman-hukuman seperti berikut. Ada banyak, tapi antaranya adalah kelab boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM100,000 dan juga kelab boleh dikira kalah dengan jaringan 0-3 dan 0 mata, dan kemenangan akan diberikan kepada kelab yang satu lagi. Merujuk kepada klausa ini tidak menjadi halangan untuk MFL mengenakan hukuman yang lebih berat sebagai pengajaran, bukan hanya untuk pasukan Kelantan tapi juga untuk keseluruhan keluarga bola sepak Malaysia, termasuk pengadil dan juga segenap lapisan, agar lebih cakna dan peka dengan perkara asas iaitu peraturan dan undang-undang, agar perkara seperti ini tidak berulang lagi dan tiada yang mengambil isu ini sebagai perkara yang ringan. Kerana dalam isu ini MFL hanya menggunakan artikel 5.3.2, iaitu bantahan tidak boleh dilakukan terhadap keputusan mengenai perkara-perkara fakta yang telah diputuskan oleh pengadil di venue perlawanan. Dan pandangan aku adalah klausa ini boleh digunakan pakai untuk keputusan seperti layangan kad ataupun pergantungan perlawanan, dan bukannya keputusan perlawanan kerana ia disebut di dalam klausa lain. Bahkan dalam isu ini pengadil sendiri yang melakukan kesalahan, dan pastinya apa jua keputusan boleh dipertikaikan, dan wajar sekiranya 3 mata diberikan kepada pasukan Negeri Sembilan FC. Namun begitu, keputusan telah dikeluarkan oleh MFL dan kini pasukan Negeri Sembilan sedang membuat rayuan atas keputusan yang telah diputuskan, dan diharapkan MFL dapat mempertimbangkan keputusan yang lebih baik demi menjaga nama dan prestij Liga Malaysia, bukan hanya di mata peminat bola sepak tempatan, bahkan di mata dunia. Isu ini tidak boleh dipandang remeh dan semoga menjadi pengajaran yang berguna untuk semua. Okay, akhir kata, memetik kata-kata Mr. General kita itu Malik, tiada yang ringan dalam hal yang dititik beratkan. Okey, majulah bola sepak Malaysia. Assalamualaikum.